peristiwa hijrah Nabi. Ni kita yang terpedaya ni. Orang Melayu dia terpedaya. 1 Muharram, detik permulaan perpindahan Nabi dan umat Islam. Ini satu pendustaan. Nabi tak berhijrah pada bulan Muharram. Nabi berhijrah pada bulan Safar. Tapi kita mai Muharram saja. Hijrah. Dah, Muharram tu bulan awal tahun. Itu saja perkiraan dia. Tapi Nabi bukan hijrah pada waktu tu. Tu masalah kita. So bila sampai saja bulan ni, kita pun nak hijrah. Tak. Dia bukan soal itu. Sebab tu kita kena faham kedudukan ilmu. Kalau ada ilmu yang sahih, maka insya-Allah kita akan dapat perjelaskan hidup kita tu satu dengan betul. Tapi sayanglah sayang sebab cerita yang sampai pada kita pun banyak cerita yang tak betul daripada yang betul. Jenuh tapis. Dan sekarang susah pula nak tapis. Sebab Facebook banyak, Instagram banyak. Itu segala macam lah berita sampai kebanyakannya palsu. Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Boleh ke tidak kalau Allah nak jadikan bentuk penghijrahan Nabi dengan angkat Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah, seumpama Allah angkat Nabi ketika peristiwa Isra' Mi'raj? Boleh ke tidak? Boleh. Buat apa nak bagi Nabi susah sampai 7-8 hari baru bergerak pergi masuk ke gua, berjalan sehingga pecah-pecah tapak kaki yang dikejar orang jahat gitu gini. Kenapa? Sebab Allah nak tunjukkan bahawa orang yang lebih payah menerima ujian adalah orang yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Allah nak peringatkan kita, para Nabi pun diuji begitu besar, tambah kita orang biasa. Kan Maka itu dia nak bagi faham. Ini kedudukan yang kedua. Kenapa Allah bagi sakarat kepada para Nabi ni? Nak menunjukkan bahawa orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling besar ujian yang Allah bagi. Ada ramai kita bila kita pergi ziarah orang miskin, kita nak kata miskin dah makan tak unti. Tu makan dulu tidur atas toto dulu. Toto beli di ayat hitam. Beli kat ayat hitam toto. Lama naik tilam 3 inci. Lepas tu tak apa selesa, sakit urat, naik tilam 5 inci. Lepas tu lah 8 inci. Lepas tu ada ayam pula dalam. Tu kan. Tidur sampai duha, subuh tak bangkit. Tu pun duk kata miskin. Dan kita duk ziarah orang miskin. Tambah PKP hari tu, alhamdulillah, kami belanja hampir dekat 38,000 hari tu. Belanja bagi, kami buat food bank. Food bank, bukan food bank suruh orang main ambil tak. Masa tu kita tak boleh bergerak, so kami pergi hantar lah. Pergi hantar makanan, usuk lusa pergi hantar ayam, lepas tu usuk lusa pergi hantar daging. Kita pergi hantar macam tu. Pergi hantar. Dan kita dapati orang miskin, keluarga mereka besar. Keluarga saya besar juga, 5 orang anak. Tapi keluarga mereka lagi 2 kali 10. Campur mak pak jadi 12. Campur mak pak berderet gitu. Kan Kemudian Allah uji, Allah sayang kat mereka ni. Dah lah mereka punya pendapatan pun kurang. Tak boleh berniaga di pasar malam. Berniaga di pasar malam pun kecil-kecil saja. Bini pula sakit. Kan? Bini sakit, anak-anak pula ada yang OKU. Dia main macam-macam. Tanda dia apa? Tanda dia mudah saja. Orang yang lebih besar menerima ujian daripada Allah Ta'ala, dia lebih dekat. Dengan syarat dia redha. Tu yang saya duk peringat kat bini saya tu. Kalau tidak, dia suruh cuti kuliah. Kan? Dia jadi kuat bila kita duk pesan kat dia. Orang paling dekat dengan Tuhan adalah orang yang paling Allah bagi dia ujian besar. Bila ujian kita duk angkat tangan, Allah macam tu. Dulu lutut mana ada sakit. Dan mai tua-tua ni, Allah sakit lutut, Allah. Kan? Dulu laki bini bau minyak wangi, lah dua-dua bau minyak angin. Sungguh. Kita nak. Dulu saya kata ke arwah opah saya, "Pah, jalan apa ni? Satu bekas ubat.
satu bekas kan. Lah ni kita bawa bekas tu. Tu kan. Kalau tak bawa bekas tu, pusing balik, tak jadi pi. Tu kan. Dia tak jadi pi. Itulah dunia. Jadi kita kalau Allah Ta'ala uji, tak apalah sabar. Kita tahu yang kita seorang hamba. Kita seorang hamba, ya. Jadi Nabi pesan, inna asyaddan nasi balaan. Orang yang paling teruk bala atas dia, ujian ya. Maka al-anbiya itu para nabi, summal amsal, ya. Lepas tu orang yang dekat pada dia. Selepas para nabi, para sahabat. Lepas para sahabat, para tabi'in. Lepas para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lepas tabi'ut tabi'in, salafus salihin. Sampai begitulah keadaannya. Orang yang dekat, maka ujian mereka lebih besar. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ada di antara mereka Ar-Rawi, dia terpaksa tinggalkan seluruh harta dia di Madinah, di Mekah ketika nak berhijrah, ya, pergi ke Madinah. Sebab harta tu jadi fitnah. Orang kata hang dah berniaga sini, jadi kaya raya. Hang pun mai daripada luar negara, mai berniaga sini jadi kaya. Lepas tu tiba-tiba nak ambil kekayaan, nak pergi Madinah. Kan, hang nak pergi boleh, tapi orang musyrikin kata hang tinggal semua ni. Kalau tidak hang musnah. Dia tinggal. Pergi selai sepinggang dia. Harap apa? Harap Allah Ta'ala. Ada rezeki tak? Ada rezeki. Jadi insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Tapi dengan syarat kita dapat memahami. Hak pertama, Allah bagi para nabi mati dalam keadaan yang pedih itu kenapa? Sebab nak bagi tahu bahawa kalau para nabi pun sakit, kita pun akan sakit. So kita bersedia. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa para nabi ini diberi kesakitan tu apa? Sebagai nak menunjukkan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak ujian, lagi banyak ujian, maka kita lagi banyak berdoa dan berdamping dengan Allah Taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu Wa Taala memberi cubaan kepada para nabi itu tak lain untuk lebih menyempurnakan keutamaan mereka dan mengangkat darjat-darjat mereka di sisinya.